بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والشكر لله. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dihimpunkan kita pada malam ini sekali lagi. Tak cemuh lagi maknanya panjang lagi tu. Ingat kau cemuh dah. Senin tunggu dah. Jadi alhamdulillah wa syukurillah kita dapat bersama solat maghrib berjamaah dan kita dapat bersama-sama kekal di atas masjid dipilih oleh Allah. Bukan satu kebetulan tetapi satu perancangan Allah. Allah merancang kita kekal duduk di atas masjid untuk sedikit sebanyak boleh ambil sepatah dua kata balik tak pada. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah juga kita masih lagi sihat pada hari ini. Berapa ramai di luar sana orang sakit, tak boleh gerak tangan, tak boleh gerak kaki dan sebagainya. Tapi kita Allah memberikan kesihatan kepada kita dan kekal kita bersama-sama di atas masjid. Moga-moga kita semua dapat kelebihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu kelebihannya mendapat khairun min sittina sanah. Majlisul fiqh khairun min sittina sanah. Orang yang duduk di satu majlis memahami ilmu agama Allah maka mendapat kelebihan lebih daripada 60 tahun ibadat sunnah. Kita nak buat ibadat sunnah 60 tahun berturut-turut, tanpa henti, tanpa kahwin, tanpa cara mana, tanpa kerja, memang tak termampu. Tapi Allah izin untuk kita bersama-sama. Alhamdulillah. Moga-moga kita semua dapat kelebihan itu insya-Allah. Jadi alhamdulillah pada malam ini diberi tajuk kepada Allah. Diberi tajuk kepada Allah pada malam ini adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj menjadi salah satu amalan ataupun menjadi salah satu perayaan atau sambutan kepada kita setiap tahun. Dan bukan Lumujung saja, seluruh dunia sambut mengingati tarikh, mengingati bulan Rejab ni untuk mengingati peristiwa yang menjadi ajaib. Ajib katanya Arab. Ajib, sangat-sangat ajaib. Dan ini menjadikan salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa disebut-sebut. Dan mukjizat ini ranking dia duduk nombor 2. Mukjizat terhebat ataupun dalam banyak-banyak mukjizat 1200 lebih jenis mukjizat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka inilah mukjizat yang kedua terhebat, terbaik. Yang pertama, kita tengok sama ada, cuma tak baca je. Jujur depan-depan kita. Dan Al-Quran bukan mushaf itu sendiri. Mushaf ni benda baru, benda dibuat di zaman zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, diberi idea oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Walaupun pada ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq takut nak buat. Oleh kerana apa? Takut ke bid'ah, takut ke benda Nabi tak buat. Bila benda Nabi tak buat, takut-takutnya salah. Dah. Supaya kita ni lah lagu tu juga. Buat sikit takut. Tapi bila Sayyidina Uthman adalah seorang sahabat Rasulullah yang sangat bijaksana, maka dia pun tengok, dia kata, kalau kita tak buat, tak sapa untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman seperti kita. Maka setujulah fikir setuju Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk dibukukan Al-Quran. Oleh kerana ramai para penghafal Al-Quran, para hafiz meninggal dunia dalam medan perang. Jadi barulah dibukukan sampai dah ni. Itulah mukjizat nombor satu, yang paling hebat. Tu pun tak ada nak baca lah kita ni, sibuknya dengan dunia. Tak ada nak ada. Tapi paling tidak pun mukjizat yang kedua ni kita sebut sama. Kita buat soalan nanti. Ingat semua setiap tahun kita cerita buat Isra' dan Mi'raj. Tapi kadang-kadang perkataan Isra' Mi'raj ni dia jadi sekali dah Isra' Mi'raj. Sebenarnya Isra' tu lain, Mi'raj tu lain. Isra' dan Mi'raj sebenarnya. Isra' maksud dia bukan sorok wawan dah. Maksud Isra' ni adalah dibawa berjalan. Dibawa berjalannya daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Itu Isra'. Mi'raj pula daripada Baitul Maqdis naik kepada langit, naik menghadap Allah Subhanahu wa taala, langit ke langit dan sebagainya. Itu ceritanya Isra' dan Mi'raj. Dan berlakunya dalam perjalanan ini adalah satu benda yang ajib, yang ajaib sangat-sangat. Kerana apa? Kerana lama daripada sesat pada Isra' dan Mi'raj, apabila Rasulullah SAW sampai di Mekah, pagi itu Rasulullah tak sabar nak cerita pada orang. Bila cerita kepada masyarakat, cerita kepada para sahabat-sahabat semua ramai yang berpaling tajam. Dia kata Muhammad kita dah, dia kata, mana mungkin daripada Mekah boleh pergi kepada Nuh? Nak pergi begitu jauh perjalanannya, sejauh mana? Kalau ikut ke kilometer, orang tengok Google Map. Google Map kau orang kita. Bila Google Map, apa bukan Google Map? Google Map tu baru meeting tu dah. Google Map lah. Kan? Tengok kilometer. Berapa jauh dia? Jauh dia 1470.3 kilometer. Kalau kita di sini di Kuala Lumpur 3 kali pergi balik lembek kan. Lembek dah satu hadap. Tapi perjalanan yang kata 3 kali pergi mari mustahil boleh berlaku dalam masa 1 hari. Tu zaman dulu tak ada seperti kita lagi, tak ada seperti dengan bak, dengan kereta, dengan motor, superbike, tak ada lagi. Paling terik superbike dia utar. Ataupun paling terik kan kuda-kuda mahal-mahal macam-macam. Hak derah lari pun tidak sederah dengan superbike. Tapi nak yang dipanggil pelik yang berlaku siapa ada orang kata Rasulullah ni, dia kata Muhammad ni tak betul dah, tak diturut dah. Ada siapa murtad. Sebab apa? Sebab benda ajib. Dan benda pelik beginilah berlaku juga siapa pelik ni. Berlaku apa? Apabila pelik sikit, kecek sedap, tak jaga mulut dah. Muncul je tak siapa ke berpaling, tak ada. Cuma hanya royak berat. Tak ada kita ni bukan mati tubuh kalau Rasulullah SAW, sebab dia mati tubuh kepada agama kita. Bila orang tak percaya ke dia, semua tak percaya agama. Tapi kalau Pak Mak, orang tak percaya Pak Mak, tak percaya Pak Imam, tak percaya Pak Ustaz, tak percaya Pak Abang, tak ada masalah lagi. Masih lagi email okey lagi. Berat ada Ustaz Apih tu mengaru, dah kuat tu bawa pengusi tu. Macam tu, tak apa lagi. Tapi Rasulullah tak boleh. Lalu amal ada lagi tu. Lagu mana? Bila royak benda amalan sikit, dia kata mana ada amalan gitu. Nabi tak royak pun bilangnya sampai cuma tu. Bapa ada bilangnya pula. Dah tahlil 7 hari dah tak boleh.
contoh patuh hak baru ni pula 70,000 taklim, dia kata tak ada dan sebagainya contoh. Bila bagi pelik tak percaya di akal dia, tak percaya sebab dia tak ada bukti dan sebagainya, maka mulalah dia tarik. Dia kata tak gini-gini. Supaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Cuma berlakunya Isra dan Mi'raj ni adalah berlaku peristiwanya pertama sekali berlaku pada 27 Rejab. Jadi tak lama dah kita ni. Tak lama dah hari ni 21 Rejab. Tak lama dah alah ke hujung dah kita ni. Masuk 10 akhir dah kita ni malam ni. Saya ni kalau kata dah lama orang tahu kelebihan bulan Rejab, masya-Allah. Tak ada ni gelonggung lagu ni. Penuh orang. Kalau nak kira bergebuk, ibadat bergebuk. Bukan bulan Ramadan dah bergebuk, bulan Rejab pahala sangat besar. Kenapa? Rejab adalah bulan Allah. Kan? Syahrullah. Kalau Sya'ban bulan Rasulullah. Ramadan barulah bulan kita, bulan umatku. Rasulullah kata. Okey. Apa yang kita nak cerita tentang Isra dan Mi'raj berlaku pada 27 Rejab. 27 Rejab ni berlaku peristiwa yang mana pada tahun itu, iaitu kalau tarikhnya tarikh Masehi. Kalau lagi tahun 2023 berlakunya peristiwa ni adalah pada tahun 721 Masehi. Sebelum berlakunya hijrah. 20 Masehi sebelum berlakunya hijrah. Tak ada main. Apa ni? Iklan tak? Okey. Jadi insya-Allah berlakunya 27 Rejab ni tak lama dah, baru tinggal lebih kurang 6 hari, tak sampai seminggu dah. 21, 27 maknanya 6 hari lagi tarikhnya. Tapi peristiwa ni berlakunya yang mana Allah Subhanahu wa taala tengok keadaan Rasulullah ni tingkat maknanya membimbangkan. Sebab apa? Berlaku peristiwa ni oleh kerana asbabnya ada 2+1. 2+1. Biasanya orang kata 2, tambah pula +1 malam ni. Bukan malam ni, malam start. Baru terletak tengah duduk kuliah hari lah terletak. +1 sebenarnya. Dan ada kisah dia. Ada kisah Gazirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semalam kali pertama, malam ni malam kedua buat. Tapi malam tak ada rekod, malam ni baru rekod. Jadi malam ni jadi 4 rumah balik lah. Semalam kalau nak kiranya siap kalau orang di Kuala Keras malam penuh, dia tak ada ikhlas seminggu buat pantai, buat banner. Buat banner ke apa, 4 ekor kambing pula berembah. Penuh, tak cukup, tak siap balik sore hapu. Siapa tak muat nak semaya Isra, semaya luar. Ada luar pun tak janjung. Diri itu nak dengar peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau tahu gitu suruh mari sini. Tak muat malam, mari sini malam ni. Saya kata panggil pulak suruh naik pada kerai pulak. Letih lah kata dah. Isra dan Mi'raj berlaku oleh kerana berlakunya 2 peristiwa kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama +1 lagi. Sebab sabit yang pertama adalah kerana kewafatan ataupun kematian orang yang sangat dicintai, disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu ayahanda yang dianggap ayahandanya, iaitu bos saudara dia Abu Talib. Abu Talib meninggal dunia pada tahun itu. Dan Abu tambah +1 kerana apa? Kerana Rasulullah pertama dia rasa sedih dah. Sedih teramat kerana pak saudara dia Abu Talib satu-satunya pak saudara yang jaga ke dia daripada dia kecil selepas daripada kewafatan apa ni datuk dia, maka datuk dia beri kepada anak dia pilih dari ramai-ramai 12, 13 tak ingat. Dia pilih anak dia yang paling juru, yang paling molek, yang paling prihatin untuk jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaganya dia, siapa ni ajar negonya dan sebagainya. Yang pergi ke mana nak pergi Mbak Marisik, nak pergi sampai kahwinnya Rasulullah pun asbab melalui pak saudara ni juga berlaku Abu Talib. Dan Abu Talib ni juga beliau adalah orang antara orang yang paling disegani di Mekah ketika tu. Orang nak serai Rasulullah tak boleh kerana malu kepada
malu kepada Rasulullah, malu kepada Abu Talib. Malu. Satu, malu sebab dia pun adalah keluarga pembesar. Dan yang kedua, dia juga sekat tahu dia mengaku Rasulullah. Bermakna Abu Talib adalah salah seorang yang membantu perjuangan Islam berkembang. Bila meninggalnya Abu Talib, maka Rasulullah sangat-sangat sedih. Itu pertama. Plus one, tambah pula. Bagaimana? Sedihnya Rasulullah kerana kewafatan pak saudara yang dianggapnya bapa dia sendiri. Dia anggap bapa, ini anggap ayah. Kenapa? Kerana Rasulullah tak sempat melihat ayah dia. Ayah dia meninggal ketika dia dekat perut lagi. Sedih dia kerana apa? Kerana pak saudara dia tidak sempat mengucap 2 kalimah syahadat. Walaupun membantu perjuangan Islam, walaupun membantu menyekat orang nak serai Rasulullah, tapi dia tetap dia tidak diberi hidayah atau kesempatan untuk mengucap 2 kalimah syahadat. Itulah yang nama ya plus one. Sebab Rasulullah sedih tu sehingga mana Allah Ta'ala kata, ya Rasulullah, disampaikan melalui malaikat, kata ya Rasulullah, sesungguhnya hidayah itu milik Allah, bukan milikmu ya Rasulullah. Mana Allah Ta'ala yang akan mencampurkan hidayah? Sumpah kita tak sekatalah kalau abang yang jemput mari malam ni Isra' Mi'raj, Ustaz Abi mari apa poster oleh guru dan sebagainya. Kalau Allah Ta'ala tak izin, tak lepas, tak letak campur hidayah, tak sapa. Nyomari kita TV 3 suku, nyomari perasaan yang nak beli, nyomari perasaan yang macam-macam mari dah. Ada selalu program-program dan sebagainya. Hamba pun sama. Hampir-hampir dah ni sebenarnya nak tutup jalan dengan anak pasal ni. Siaplah anak nak pakai baju lah. Dia habis lagi. Orang fikir, kau ada malam ni sebab biasa free malam ni. Kau ada malam ni kuliah mana malam? Anak tanya, apa ada kuliah ke tak? Nak rehat paling tak cakap, mana ada malam ni. Dah baru buka telefon nak gaya macam jadual. Fikir kita pun tak ingat nak rojak. Dia kata, ada sangat dia pun tak kenali tapi dia berehat. Jadi kita saya buka. Baru buka pun habis dengan tak poster Allah, baru teringat sebelah hari bulan sen ni. Tu siapa lewat sekitar ni tu. Jadi bawa ni anak-anak pada ni, mana tu tadi bawa pagi pergi sekali. Itulah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Walaupun sehebat mana perancangan kita, perancangan Allah Subhanahu wa taala lebih lagi hebat. Jadi Allah Taala nak tunjuk kepada Rasulullah bahawa hidayah bukan milik makhluk. Walaupun Rasulullah adalah kekasih dia, walaupun Rasulullah orang yang paling disayangi oleh Allah Ta'ala, walaupun Rasulullah penghulu segala manusia, penghulu segala alam, segala makhluk, tetapi hidayah milik Allah. Maka Rasulullah pun faham. Itu yang pertama. Tahun yang sama berlaku kesedihan kepada baginda. Oleh kerana pada tahun itu juga berlaku selang beberapa bulan kekasih dia, orang yang sangat dicintai, yang sangat disayangi, yaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, juga dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, juga meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya isteri Rasulullah yang tidak pernah dimadukan. Masuk Pak Tajuk madu dah. Belakang ni katanya macam orang kuih kata kau popular ustaz. Tapi kalau hamba royak ni orang kuih pun suka. Kakak siapa? Kak ayah amah kadah kita siapa? Tak habis lagi. Satu-satunya isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, yang tidak dibenarkan Rasulullah untuk memadukan, untuk diduakan, untuk dijadikan poligami, untuk untuk jadi madu, cari madu. Allah Ta'ala tak benar. Kenapa? Kerana pertama, kehebatan isteri baginda ni, Sayyidatina Khadijah, kerana memperjuangkan dengan dia yang begitu comel, bergepuhnya orang nak ke dia, tiba-tiba dia pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bantu pula Rasulullah jadi isteri yang sangat taat, yang sangat penyayang, bantu perkembangan Islam sehingga habis harta benda.
dan satu-satunya isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummul Mukminin yang melahirkan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bukan setakat melahirkan, bukan setakat membantu dan sebagainya, tidak dibenarkan maju sana. Tidak dibenarkan. Dan satu-satunya isteri Rasulullah yang berkahwin dengan Rasul, duduk jadi suami isteri dengan Rasulullah yang paling lama. Yang paling lama. Isteri lain sekejap yang masa. Selepas daripada Sayyidatina Khadijah meninggal, barulah Allah Ta'ala izinkan untuk berkahwin. Dan diberikan satu benda berita yang agak melucu ke Rasulullah pada berita awal. Rasulullah jadi macam gurau, macam lucu. Sebab apa? Sebab ni kita kerpas sikit. Selepas pada Isra Mi'raj ni, turun nak Rasulullah suka, maka Allah Ta'ala beri gambaran bahawa isterimu selepas ni adalah tengok gambar budak kecil. Mari gambarannya budak kecil lagi, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ketika tu baru saja berumur tak sampai lagi 9 tahun. Ada kata 4 tahun, ada kata 5 tahun, dan masyhurnya 9 tahun. Rasulullah macam tak percaya, tak ada budak lagi. Tapi bila Rasulullah faham, ini adalah hiburan untuk hati dia. Hiburan untuk hati dia, maka dibesarkan. Saya sapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, cepat-cepat kita tanya orang tua. Ayat ni kisah ni berlakunya kalau orang kata, orang tua rojak, kita biasa kita tanya orang tua. Orang tua rojak gini. Marinya ustaz ocak pun tanya orang tua je teh. Jangan main ni. Cerita sejarah ni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ditanya orang tua, lagu mana cara nak suruh anak aku ni cepat besar, fizikalnya cepat besar supaya boleh duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah tak sampai hati duduk kerana kecil lagi. Tak duduk sekali. Rasulullah pergi tiap-tiap hari pergi bawa main pergi gurau dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Siapalah orang kampung, orang tua ni royak kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq memberi makan. Ni resepi ni. Beri makan timun batal dengan rutak mentah. Ada kurma mentah makan timun batal, makan banyak. Maka disumpah juga, makan juga pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sampai cepat besar, serang. Orang Arab ni memang jadi besar dah. Kalau dia umur 9 tahun, kita ni kalau kita nak umur 12 tahun dah, supaya umur 13 tahun dah, besar dah tak kira. Tapi dia cepat besar. Bila umur 9 tahun, ukur tubuh dia supaya orang umur 25 tahun dah duk makan dengan rutak dengan timun batal. Ini sejarah. Okey. Itu selepas Isra dan Mi'raj. Berlaku dalam Isra dan Mi'raj ni lagu mana? Kita bagi semula cerita Isra dan Mi'raj. Apabila Sayyidatina Khadijah meninggal dunia, maka Rasulullah sangat sedih kerana berlaku dua perkara pada tahun yang sama. Maka Rasulullah SAW membawa diri. Kerana apa? Kerana nak ambil angin baru, bawa diri ke Taif. Pergi ke Taif untuk nak bawa diri orang panggil nak tu kalim lah kalau kita. Dan ketika itu berlaku perkembangan Islam pun terjejak sedikit. Sebab apa? Sebab kemurungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila pergi ke Taif, sebab apa pergi ke Taif? Sebab bila berlaku murung perkembangan Islam Korea, maka pokok Quraisy cuba untuk tentang, cuba untuk serai Rasulullah. Maka Rasulullah pun berhijrah ke Taif. Ini perhijrahan pertama sebelum hijrah yang sebenar. Macam keraya baru. Jadi Rasulullah sampai sana, kemurungan tu tak hilang juga. Tak hilang juga walaupun jalan jauh dah. Maka Rasulullah pun berasa wanita sedap balik gini-gini ke semua, maka patah balik Mekah semula. Bila balik Mekah semula ni lah tiba-tiba bila Allah Ta'ala tengok Rasulullah masih lagi kemurungan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikejutkan pada satu malam tiba-tiba Jibril mari. Jibril banyak nama dia. Malaikat Jibril mari dengan buat kejutan surprise. Surprise lah ke mana? Mari cabut bumbung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bumbung bicara. Kejut sekali mari tanya, mari tempel salat. Tiba-tiba kejut mari. Mari kejut ni.
Mana ni? Nah, maka Jibril kata, ya Rasulullah, aku mari bawa berita yang sangat mengembirakan kami. Berita apa pula Rasulullah kata? Ada dia kata. Jadi malam ni aku nak bawa mujadil. Ada. Maka sebelum daripada jadil, katanya Jibril, aku kena buat pembedahan dulu, operation dulu. Maka ketika itulah Rasulullah SAW dilakukan pembedahan ke atas baginda SAW dengan cara zahir, bukan pembedahan ghaib. Kita kadang-kadang dengar juga ada tu orang boleh bedah ghaib dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Tak saya komen tu. Kita nak komen yang Rasulullah SAW berlaku malaikat belah secara zahir. Sebab apa? Sebab baru baginda ada. Dalam hadis-hadis lain katanya para sahabat bila selendang Rasulullah buka, aku nampak bekas Jibril belah dada Rasulullah SAW. Jibril belah dada Rasulullah, maka dikeluarkan hati baginda dan dicuci dengan air Zam-Zam. Dan dikeluarkan ketulah hitam sebagai simbolik kepada kita. Simbolik bukan kata kita abang kata ayah mana lagi apa ni hospital Kota Baru tak tahu asing dia amal ada duit banyak, jual mana, jadi berasa macam banyak duit apa baik kita dibuat operation di hospital perdana minta bayar nak sujud ciali hak contoh. Tak boleh. Tak boleh. Waktu sebagai simbolik kepada kita apabila kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, sebaiknya dengan segala kelengkapan kita dengan bersih dan comel. Sebab Allahu Jamil yuhibbul jamal. Bukan kata kalau bakar di tengah waktu kerja tak boleh semaya, boleh. Boleh semaya. Jangan kata kena pakai semak dulu baru boleh semaya, tidak. Cuma sunat. Allah Ta'ala sangat suka. Tapi kalau tengah waktu kerja dulu, buat kerja momen ke apa dengan minyak dengan penuh, lehtilah semaya, tak ada masalah. Jadi selepas dirampakkan balik dada Rasulullah SAW, tutup balik pembedahan, maka sampailah satu binatang yang dipanggil buruk. Bukan buruk peminyak tu lah. Tapi bagus juga peminyak tu. Semalam pun iklan dah untuk dia. Bagus dia buat simbolik tu seolah-olahnya bila bubuh minyak dia wajib jalan kata kan. Ambo pun kena bubuh minyak tu lah perkaya. Pergi kuliah semua ada. Kadang-kadang kebanyakan buku laku emergency semua. Pelaku emergency mak zup menit tentu. Story tengah tu. Saat ni pun ada. Jadi buruk ni apa katanya ulama diciptakan buruk ini dengan cahaya dan kelajuannya sama laju dengan cahaya. Bukan kata kita buka lampu tu tunggu dulu boleh 10 minit baru cerah. Dah pak buka sampai lalu cahaya. Begitulah kelajuan buruk. Dan buruk ini pula bukan Rasulullah SAW seorang yang menunggang tak. Dalam hadis-hadis lain menceritakan bahawa Rasulullah antara orang yang menunggang buruk, dan sebelum Rasulullah ada lagi Rasul-Rasul yang menunggang buruk. Cuma tak cerita Rasul mana, siapa dia, Wallahu a'lam. Maka pada awal buruk tu nak apa? Ready untuk Rasulullah naik pada peringkat awal. Ada yang kata rupa ulama lah. Yang lebih kurang rupa dalam hadis-hadis lah beri perumpamaan lebih kurang kuda. Ada lebih kurang kuda tu sebab buruk buat gambar kuda cuma ada sayap. Sebab memang betul dalam hadis kata ada sayap. Okey. Jadi pada peringkat awal Rasul nak naik sini kuda sini ataupun kita panggil buruk sini dia buat lelong, buat lompat tak boleh naik. Sebab orang tertentu yang boleh naik. Lelong. Maka Jibril tu ayat mu ni tak tahu ni, tak kenal mu, tak kenal dia, mu tak kenal siapa dia nak naik. Wahai buruk, kamu tahu tak orang yang naik ni orang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, orang yang paling mulia, penghulu segala manusia. Maka buruk tahu, inilah Rasulullah katanya Jibril. Maka buruk malu, duduk malaikat pada Rasulullah naik. Itu kisah dia. Ini sejarah. Maka buruk bawa dengan kelajuan cahaya. Laju sebab apa? Nak pergi kepada jauh dan naik pula lain ni banyak lagi cerita. Cuma dalam perjalanan Rasulullah SAW terlalu banyak peristiwa. Kalau anda cerita satu persatu sebab anda tahu pun belah-belah.
Cerita satu persatu jawab dia pada malam ni pukul 10 malam tak habis lagi. Pukul 12 baru habis. Sebab nota hamba ni hamba dia buat ada kait ni. Dia cari-cari buat research, tengok ada kitab dan sebagainya, ada 10 belah. Semalam terang kali pertama bukan dia 3 belah. Dia 3 belah 9 suku dah. Hari kita buat setakat dia dah. Perjalanan Rasulullah SAW daripada dengan Buraq sana, 3 tempat Rasulullah berhenti. 3 tempat Rasulullah berhenti. Yang pertama di negeri Taibah, ataupun malaikat Jibril tunjuk inilah negeri yang kamu akan berhijrah kepada Nabi. Nama dia Madinah. Kalau ni nama Madinah. Dan yang kedua, Rasulullah SAW berhenti pula di Bukit Tursina, yang mana tempat Nabi Musa mendapat wahyu. Dan ketiga adalah tempat kelahiran Nabi Isa, iaitu Rasulullah singgah ketika tempat ni. Dan setiap kali singgah Rasulullah semaya sebagai tanda penghormatan, semaya 2 rakaat di tempat-tempat yang barakah. Dari perjalanan Rasulullah SAW dipertontonkan banyak peristiwa yang ajaib, yang pelik-pelik. Antara peristiwa ni model sesuai sangat dengan Bulan Rejab. Sangat-sangat sesuai. Rasulullah SAW melihat satu kaum tu bercucuk tanam. Gambar-gambar bercucuk tanam, dia mari gambar macam seolah-olah macam TV. Macam seolah-olah macam sebagai gambar yang besar, tengok ramai orang bercucuk tanam. Duk nanti. Dari keadaan nanti tu, dalam masa yang sama, pokok tu naik selalu. Cabai kalau. Dalam masa cabai tu tubik buah selalu. Dan bila naik buah tubik selalu. Bila buah tubik, orang yang tanam sana buah, petik buah. Lepas petik buah pula. Tak berhenti-henti. Petik buah boleh baku. Buah tak berhenti-henti. Dan semua orang lagi tu belakang. Petik buah, tumbuh pula. Maka Rasulullah kehairanan. Maka Rasulullah SAW paniklah pada Jibril pun tak mudah. Rasulullah pening, tanya sebab apa maksud ni. Maka Jibril pun ayat, itulah kaum yang infak ke jalan Allah fi sabilillah, yang mana digandakan pahala kebajikan mereka ni sebanyak 700 kali ganda. Seperti apa ni, sehingga gandaan yang lebih banyak lagi, bukan sekat 700 kali ganda, lebih lagi. Terutamanya fi sabilillah, berbentuk barangan yang digunakan selama-lama. Lagu mana? Dalam Quran kata Suratul Baqarah yang pernah hamba baca sini asal. Surah Baqarah juzuk 3 pipi yang ketiga. Dalam ayat yang kedua dia kata apa? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli thumratin mi'atu habbah. Perumpamaan, Allah Ta'ala memberi perumpamaan kepada orang yang infak ke jalan Allah. Infak fi sabilillah, anfaku fi sabilillah kamathali habbah, seperti mana dia menyucuk tanah, seperti mana dia menanamkan benih, iaitu dia infak tadi. Allah Ta'ala menaikkan 7 cabai, 7 cabai, yang mana setiap cabai saat ini pula buah kepada 100 butir pula, 100 biji pula. Maknanya 100 darab 7, maknanya 700. Ni seperti mana yang dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 700, bahkan lebih. Apa lebih? Bahkan lebih itu adalah benda yang melibatkan kegunaan yang berpanjangan. Yang melibatkan wakaf, yang melibatkan semintian, tanah dan sebagainya. Masjid ni contoh. Berapa ramai ni orang yang infak masjid ni beli kapek dan sebagainya. Mungkin tuan yang infak tak ada rambut. Maka pahalanya dapat berterusan sehingga mana ia digunakan walaupun sampai kiamat. Dan pahala yang digandakan tadi adalah setiap 700 tadi, setiap satu benih yang tumbuh tadi, 700 butir benih, dia jatuh ke bumi, maka bumi ni naik pula, tumbuh pula 7 cabai. 7 cabai pula tumbuh, setiap cabai itu keluar pula 100 pula. Maknanya 700 keluar 700 pula. 700 darab 700. Naik pula, darab pula 700. Kalau petik kalkulator tak tubik, pengiraan dia penting pecah kalkulator.
Inilah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan besarkan jari Allah. Berpatut pulak pada bulan Rejab ni pula. Bulan Rejab ni antara bulan yang banyak kelebihan. Banyak kelebihan orang berpuasa. Banyak kelebihan. Banyaklah kita sebut berpuasa ni banyak kelebihan. Puasa sehari lagu mana, 5 hari lagu mana, ada dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Cuma nak sebut bab infak sikit. Sebab dengan poin ataupun poin nombor 1 adalah peristiwa ajaib ni Rasulullah kata, iaitu pada bulan Rejab, siapa-siapa yang infak Allah Ta'ala beri sebanyak mana ada bulu roma di tubuh badannya. Masya Allah. Tak tahu berapa. Kuasa ni ada orang bila bulu roma agak aku. Amal nak selfie pada ni. Ada? Tak ada. Tak mampu kita kira. Nah, dalam cerita pendekar Raja Lampu, ajis rasa tak? Yang kerja apa? Kerja bulu, kira bulu diri ke kambing. Katanya tu, lepas tu terkira kan tak? Tak terkira. Lepas tak terkira sebab kita bulu kambing yang kita lebih kurang je. Allah Ta'ala kui sebanyak mana bulu roma kita, selagi itulah sebanyak mana bulu roma kita, selagi itulah digandakan pahala kepada kita. Itulah bulan Rejab. Kalau bulan lain dapat 700 kali ganda, bulan ini lebih lagi. Itu kelebihan infak pada bulan Rejab. Okey. Antara peristiwa juga Rasulullah SAW dipertontonkan dijadi lalu satu tempat berbau harum semerbak. Harum semerbak Allah sedaknya bang. Gapo dia ni wahai Jibril. Dalam perasaan Rasulullah. Baru jah paling ke Jibril, Jibril pun jawab lalu, itulah bau kubur Masyiqah. Kubur Masyiqah iaitu tukar sisir rambut anak Fir'aun. Tukar sisir rambut anak Fir'aun. Dan juga bersama dengan suami dia dan anak-anak dia termasuk baby. Baby dia pun sama juga yang memberikan kepada panggil menguatkan iman ibunya, iaitu suruh ibu dia ni tetap kepada panggil iman dia tetap jangan jangan kesok mereka kata jangan berubah, maka sampai terjun air belum habis terjun juga berkorban tak seingat Fir'aun sebagai Tuhan. Tu cerita bagi kita Masyiqah bang harum semerbak. Begitu pengorbanan Masyiqah. Kalau kita ni tak ada pengorbanan lagi, kebiasaan yang kita ni kadang-kadang tak ada mengaku Tuhan, pandai dengan haji yang belum pindah. Setengah-setengah pandai dengan apa? Dengan hadiah saja. Hadiah sikit lebih lagi. Kayak belakang orang dulu seholah tu kayak belakang lah gula lah. Lagi awak belakang pandai belakang lah. Gula puncak, awak iklan pula. Gula puncak, kayak belakang pakar. Tu antara contoh lah. Bukan pakai cebak lagu tu tidak kan. Apa yang paling penting nak ayat pengorbanan dengan Allah. Kalau kita kadang-kadang gerung ada setengah kerja dengan majikan payah nak semaya sampai tak semaya pun ada. Takut nak semaya ataupun nak kecek sikit takutnya kena lempar kat orang. Nak tegur boh sikit takutnya boh buang. Musim-musim kakak ekonomi ni ramai mana kena buang. Hari-hari ada pembuangan kan. Bukan pembuangan haji lah, pembuangan pekerja. Hari-hari baru ni 12,000 sekali buat. Minggu lepas tak saya nak awal tahun baru ni. Awal tahun baru ni 12,000 sekali kita buat. Lalu biarlah kerja ala kadang berapa pun tak apa. Asawi selama asawi ada pendapatan sikit, alhamdulillah gawat ekonomi kita tadi dah. Jadi berkorban kerana Allah lebih aula, lebih utama lagi. Besarnya ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu apa ni? Kita boleh ambil intipati daripada peristiwa. Antaranya nanti peristiwa yang berlaku adalah ada sekumpulan orang. Saat ini yang ketiga, kamu bawa pada malam ini. Ada sekumpulan manusia. Atuk kepala dia ke batu. Lepas sesah harum saat ini jalan lagi. Mari pula gambarnya masyarakat lama-lama duk pecah kepala dia di batu. Terkeng katak kepala tu tak pecah kepala. Ambil batu katak pula pecah kepala. Lepas tu kepala molek semula.
Allah Ta'ala minat tunjuk. Molek semula, katok pula, pecah pula. Molek balik, katok pula. Dan habisnya darah dengan nanah ke apa semua. Dah, Allah Ta'ala bina balik, buat semula, katok pula. Maka Rasulullah pelik golongan mana ni? Paling ke malaikat, maka malaikat Jibril terus jawab selalu. Malaikat Jibril kata, inilah orang yang berat pada dia untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagu mana? Orang tak semaya. Orang tak semaya diberi tunjuknya atuk kepala di batu, dekung tak semaya. Kita lah ni relax lah tak semaya. Nah, siap jamu nasi pula. Zaman ulama dulu, kalau katalah ada orang tak semai lalu atas batah padi, suruh bakar batah padi. Duduk atas wakar. Dah, wakar kau kuda kau bakar. Sebab apa dia kata? Benda ni siap. Nak oyak beri. Kita ni, contoh dah ni. Anak nama mak contoh. Mak, mayat tak pada mak. Zohor mayat tak? Orang biasa. Mak baru balik. Mak semai dah sahur. Tak ya. Alah enggak ya. Bapa tak sembahyang. Aku edah suka sembahyang Zuhur, sembahyang jangan tinggal tak baik juga. Allah. Nasi makan tak? Tak lagi ayam. Bagi makan nasi. Ada sup wabati. Molek-molek ya. Dah. Jamu pula. Anak-anak ulama dulu tak sembahyang. Amak tak mengaku anak. Mung bukan anak aku, mung tak sembahyang. Tobek mung. Kita molek-molek beli kelambu pula. Ayo nyamuk banyak, ayo musim-musim dah ni banyak nyamuk. Bimbel lagi. Dah beli pula kelambu. Tambah 2-3 kelambu tambah. Ya, biar tak sembahyang. Sepatut bakar ni kelambu. Benar. Tak nak kira. Sebab apa buat gitu? Sebab inilah peristiwa Isra' Mi'raj, satu-satunya ibadah yang Rasulullah SAW direct dapat terima dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata ibadat lain semuanya ada ada dapat dengan malaikat Jibril. Tapi sembahyang tak jumpa Allah Ta'ala sendiri, kecek Allah Ta'ala sendiri, berbicara sendiri, komunikasi sendiri, terima sembahyang. Itu sebab dalam mazhab Asy-Syafi'i memutuskan hukum orang tak sembahyang secara sengaja, bukan konten, bukan bedah, bukan peko batu, dah. Kalau kita tahu kalau harga, dah bedah, 40 hotel dan sebagainya, curi kat tangan, macam-macam lah. Contoh dah rejek, zina dan sebagainya, ada berlaku. Tapi kalau orang tak sembahyang, hukum dia berat pada itu sebenarnya. Hukum apa? Hukumannya adalah pancung kepala sampai putus, sampai mati. Itu sebenar hukumannya. Tak berani orang nak sebut. Biar mau sebut. Tetapi hukuman ni bukan semua orang boleh buat. Bukan kata mau kecek pada malam ni, ustaz royak pada ni kampung tak ni hamba semangat. Jadi dah belegok ni. Balik rumah cari pakai borak pun. Tak tobek di bongkah tak ada lepok. Baru lepok dia congek motor kalau borak. Dia dengar bau pedak habis mati 4-5 orang. Apa di panjang malam ni? Jangan, bukan lagi tu. Pancung tadi kewajipannya bukan kepada masyarakat, tapi kewajipan yang menghukum orang yang tak sembahyang jatuh kepada kerajaan yang memerintah. Tu nak jadi pemerintah, nak jadi KJM, bukan senang-senang minta saja sokonglah hamba, undilah hamba, jangan. Bukan itu saja. Allah Ta'ala akan tanya seksa. Itu sebab kena tahu hukum hakam. Kena kurung puak-puak tak sembahyang, kena buat pembedahan, kena buat pendedahan dalam TV dan sebagainya, royak bahayanya hukum apa. Kalau kami jumpa kami akan tangkap. Contoh, sombak dalam jin dan diberi nasihat 3 kali. Dan yang pertama mesti buat pengesahan. Bagaimana hukumnya? Pengesahannya, mu tahu kau nak sembahyang ni wajib ke atas kamu? Oh tahu, wajib cuma malah kita nak sembahyang. Basuh kita sembahyang. Dah wajib ada? Wajib. Kita tahu wajib tapi tak malah. Tahu ke tak ni, mu kena kurung ni, mu kena hukum pancung ni kalau mu tak sembahyang. Malah gitu, yolo. Contoh. Contoh lah tu. Kali kedua bagi pula tanya benda yang sama. Kalau dia mu kena pancung ni kalau mu tak sembahyang. Malah gitu. Contoh.
Kali ketiga mari, kalau mu tak semaya juga depan saya, kalau awak tak semaya, maka awak akan dipancung lepas ni. Maka dia pun cepat-cepat ambil air semaya, cepat-cepat ambil semaya kita Allah. Biar ambil semaya lah kata tukar takim. Tak betul pun orang tak semaya tak kerti. Contoh, semaya pada kata bahawa ikut dia niat tanpa mana. Contoh, mikir benda lain. Tapi tetap selesailah hukuman itu. Selesai, tak perlu dah hukum yang mati. Tapi kalau yang kerah tak selesai juga, maka hukum yang tetap macam. Itulah nak ayakwi bahayanya, apa besarnya hukumnya bab semaya. Semaya. Kita buat relax. Antara lagi gapo Rasulullah SAW dipertontonkan lagi adalah sekumpulan orang yang hanya tutup kemaluan dia. Tutup kemaluan depan belakang. Kubur dan dubur, dua-dua. Depan pun tutup, belakang pun tutup, tapi dia sedikit kain. Sejepit saja kain, sikit yang kecil je. Dan mereka dihalau seperti binatang ternakan. Kamu contoh kucing. Lagu tu di pakar dah lagi bokeh, tutup dengan kain sikit, depan kecil, kain kecil, belakang kain kecil. Patut kena ambak sepuluh binatang pula. Maka Rasulullah SAW nak tanya, bukan setakat tu, mereka pula bukan setakat kena ambak, makanan mereka pula dia makan api dan juga batu daripada neraka Jahannam. Batu hak terbakar tu makan, hak tu makan dia. Maka Rasulullah tengok pelik. Dah lah kain pendek, cek kain tu kemaluan sikit depan belakang. Kena ambak supaya binatang. Patut pula makan ni pula makan api dan batu daripada neraka. Maka Jibril itu royak pada Rasulullah, itulah orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat harta mereka. Allahu Akbar. Bab sebut bab zakat ni kita gerung. Sebab apa? Kadang-kadang orang kalau dia jual, contoh jual tanah. Jual tanah, dia berasa super dengan dia. Tak sama kita. Dah tak kena perlu juga kan, bukan zakat harta. Tak kena cari bitih macam toke-toke produk. Itu zakat perniagaan, zakat harta. Jual kereta, jual handphone. Learn dia kata jual handphone, pakai bawa tubik pula iPhone berapa terbaru, iPhone 14. Kita iPhone 11, jual ambil iPhone 12, jual pula ambil iPhone 13, jual pula ambil iPhone 14 pula terbaru. Contoh, setiap kali jual dia jadi harta kita. Berapa ramai orang tak keluar zakat hasil jual benda kecil. Nama mana? Tak tu, belakang. Sebab apa? Sebab dia tak rasa supaya harta dia. Handphone yang tukar, tak kena keluar zakat juga. Jual selipar, jual kasut, lebih selipar orang jual, baju t-shirt orang jual lah ni. Mahal pula tu. Ada yang nak style barang-barang berjenama buruk pek dah. Kau berapa? 300, 500, kecil kita tengok. Bagi tanda jual. Bagi tanda kena jual juga, kena bayar zakat juga, kena juga. Setiap benda barang yang dinamakan harta, bukan semestinya kalau orang panggil tanah, kereta, benda kecil pun bila jadi duit, maka tolak selalu 2.5% sahaja. Bukan mahal pun, bukan banyak pun. Kalau kata 500 riyal, baru 12 riyal setengah. Kalau 1,000, 25 riyal. Tu je. Tak banyak pun. Kita pergi semua ke masjid. Tiap-tiap kali semaya kita pergi. Bukan bisa ikat 20 riyal. So, tu malam 20 riyal. Kadang-kadang 50. Dia kata kira ya Allah, tu tak lebih. Zakat benda wajib, mesti akad dia dengan wajib. Kena ingat amalan. Akad dia mesti dengan wajib. Serupa dengan semaya zuhur, semaya asar. Tiba-tiba kita naik, kita mari contoh. Kena ada takyinnya, kena ada niat kita gapo dia nak semaya. Kita pergi pukul 3, mari-mari pakai Allah. Tak niat semaya gapo. Dikira semaya sunat. Jadi kalau kata sedekah, bagi sumbangan kepada surau, pada madrasah, anak yatim, dikira zakat tak ni. Kalau kita tak niat, kita kira sedekah.
Sedekah tidak akan jadi zakat. Tapi ingat, zakat insya-Allah kata guru apa? Dia kata zakat yang lebih dijadikan sedekah. Supaya juga semaya wajib. Semaya yang wajib, puasa yang wajib. Bila kita puasa, kita niat qada sama. Kita semaya apa orang panggil semaya wajib, semaya zuhur, qada sama contoh. Insya dan sebagai kita ada hutang, atau kita dulu ada hutang, tapi tak ingat apa. Kita semaya kita rasa lebih tak solusi. Hak lebih sana tidak sia-sia. Pahala dikira pahala sunnah. Sama juga sedekah. Niat zakat, bui niat zakat, maka dapatlah automatik dapat sedekah. Kalau lebih. Itu zakat. Ada kita bawa tabung zakat. Jangan bimbang. Ini kita royak benda. Ni benda yang biasanya orang itu buat, tapi amal yang tanya saat itu ada seorang hamba Allah. Dia ni bukan orang biasa. Seorang doktor, PhD, tapi seorang pensyarah universiti. Dia jual tanah, maka apa proyek ke dia? Masa tu tak habis jual lagi apa proyek dia. Apa kata, jom kita buat kira kan? Kita buat kira ke apa proyek lah. Dan tak saya minta komisen ke apa. Cuma apa nak minta zakat ke sama yang lain lah. Bayar apa nak terpenali lah. Boleh kita bayar hari. Boleh buat bagi-bagi ke berapa rasa. Dia pun jawab, dia kata dah. Jual tanah, kamu bayar zakat juga kok. Kamu bayar semua, tak tahu zakat terus. Tak tahu mana. Gambar ni. Buat tak tahu. Tu hak jual, paling ramai jual telefon tak keluar zakat. Betul kan ya? Amal berhati lah. Benda apa sahaja yang boleh berlaku yang panggil ijab kabul, jadi perniagaan, maka ada sedikit bahagian zakat. Bukan banyak kok. Kalau kata 10 riyal, baru berapa? Baru 2 yang setengah. Baru 2 yang setengah. Baru 25 sen. Ambo ada anak ambo neko, level sekolah dia jual amal kecil-kecil ke apa semua. Tak keluar zakat lagi tu ada sebelah tu anak ambo mari yang jual. Mana ni catat nota. Nak kira zakat lah pani. Memang. Walaupun jual coklat Milo kecil pun juga dikira dia zakat perniagaan pula. Itu zakat perniagaan tetap kena keluar zakat juga. Gambar dia mesti keluar. Dia kata zakat pendapatan. Zakat pendapatan pun zakat juga. Cuma di mazhab Syafi'i ada khilaf. Kalau mazhab Hanafi, zakat pendapatan itu wajib. Yang bagusnya keluar aja. Sebab apa? Sebab sanilah kalau kita terlebih bayar zakat, automatik dapat sedekah. Cuma jangan tukar pun nak. Dia malam ni dia nak wakaf. Ada juga orang tanya apa? Ustaz, saya nak bayar zakat sebenarnya, tapi boleh ke apa dengan zakat saya apa nak sedekah? Amba tanya guru apa? Boleh ke? Dia kata tak boleh sebab zakat ni adalah sedekah. Wakaf ni adalah sejenis sedekah. Zakat ni benda wajib. Jadi tak boleh. Nak niat wakaf dengan sedekah tak boleh. Ni guru apa lah, pendapat daripada ulama, daripada yang dia mengaji, dia kata tak boleh. Jadi kalau kata dia ada hitung zakat, tak ada masalah. Ataupun dia boleh ada bentuk kita ada 3 tahun, soal lagi infak bangunan. Hak tu boleh juga nak niat zakat. Sebab apa? Sebab dia bukan berbentuk wakaf. Untuk pembangunan, proses pembangunan. Kita nak buat kapal apa semua untuk proses nak beli, nak bayar apa-apa, atau macam pondok je, maka boleh. Atau boleh. 2 tabung yang boleh. Tak wakaf siap tak boleh. Wakaf siap ni khas untuk wakaf tu. Okey. Seterusnya kita tak lihat amal nampak jenazah baru sampai dah. Okey, kita misal lagi lah. Banyak ni benda-benda ajaib ni. Ni baru surat kedua, ketiga baru. Tak apa lah. Part 1 baru malam ni. Hamba akan sambung pula part 2. InsyaAllah tempat lain. Okey. Satu lagi peristiwa ajaib yang berlaku adalah satu kaum ni, lelaki dan perempuan. Orang lelaki dan orang tua, dua-dua lah, yang memakan daging mentah. Daging mentah yang busuk. Dah mentah, busuk pula. Makan saat ni pula, bukan tak ada yang tak ada daging masak, bukan tak ada daging molek. Ada je daging molek sebelahnya. Ada je daging masak pula apa ada je sebenarnya, tapi tak makan. Makan pilih daging mentah hak busuk. Mentah dan busuk. Maka Jibril pun terus koyak lagi baginda. Baginda pening. Apa lah tu ni? Keru kening kaya kita kan.
teruk ni tengok. Daging molek atas sebelah tak makan. Ambil daging busuk bangang, metah pula, tak saya makan, gula dan sebagainya. Nah, maka Jibril tu royak dia kata, itulah lelaki dan perempuan yang melakukan zina, sedangkan lelaki dan perempuan masing-masing itu mempunyai isteri. Ada isteri molek-molek. Tok lelaki ada, bini ada, jin zina juga sama sendiri. Benda ni ada pada berlaku. Terutamanya di akhir zaman ni banyak sangat berlaku sebenarnya tanpa kita sedar. Kita duduk jom kita rasa semua selamat, tapi sebenarnya berlaku di tempat-tempat yang tidak disangka-sangka. Antara yang saya dapat tahu daripada berita sahih, daripada orang sendiri yang kita tempat dia berlaku. Orang hampa pun ada berlaku. Sampai berano tok lelaki tak ada, tok lelaki berhijrah, berhijrah di urusan pekerjaan, tinggal berbulan-bulan. Tapi bukanlah tinggal terus. Dalam 3 minggu sekali dia balik, 2 minggu sekali dia balik, kadang-kadang paling lama sebulan sekali dia balik tengok anak bini gini-gini kamu semua. Balik pun dia buat kerja pula. Bini tengok balik-balik. Kalau katalah orang biasa, orang kampung tidak pelik mana lagi, yang amat peliknya adalah ustazah. Pakai tudung labuh, pakai jubah, boleh katakan 24 jam seolah-olah. Tudung labuh, pakai jubah. Buat dengan siapa? Dengan tok lelaki orang berkelas ustaz pun dah. Ada kelas tuition dia panggil macam kalau kita tak jadi apa kelas qiraati. Dibuat-buat sambil bukan buat biasa-biasa, bukan terbuat tidak. Sewa hotel ke apa lebih berpuluh kali buat. Sehingga mana nganda dapat anak. Walaupun fil firash. Dan bila suami tahu, terus cerai kalau 3. Dan anak saling dipinkan kepada si ayah. Maka bila tanya bahawa di mahkamah syar'i, tanya buat apa ni nama pok tak betul lah kalau dia buat tak ada dia sia ke budak yang tidak bersalah. Yang salahnya mak ayah, itu ustazah yang berlaku, yang Allah tahu terang-terang kena buat mata hidung Allah kena ni berlaku zaman ni. Abang ingat dia je bila tak cerita jumpa dengan sepupu abang duk mengajar sekolah halapan daerah macam dia kata apa? Dia kata, dia panggil adik ni apa? Dia kata adik ni tidak pelik, dia kata sekolah tak apa lagu tu juga. Lagu mana? Dia kata ustazah juga, dia kata janda. Dan tak malu tanpa sejan sidu boleh hoyak dalam capak sama-sama dia. Oh dia kata, hak tu tak boleh mantap. Tak sedap mana, tak pandai mana lah ni. Cikgu ni tak pandai, cikgu ni tak, tu pandai. Maknanya lama dia teradaka, bawa balik rumah dan store. Ini realiti berlaku ni. Cikgu ada, kerja pejabat pun ada, sama-sama sendiri. Sebab apa? Sebab tidak jaga daripada awal. Setan ni cari je poin untuk nak cocok, untuk menghasut kita. Untuk apa? Untuk menghasut rangsangan kita, rasa seronok kita. Bukan gapo, tanya apa aja. Ada mula-mula dia pun mari dah lama-lama luah perasaan suami saya gini tak molek lagi ni. Hak ni puayak bini saya pun gini. Ada jumpa dengan media masa pun ada jumpa luar bawa kereta di sini berlaku. Ditunjuk, dipertontonkan kepada Rasulullah SAW dengan cara yang sebegini. Tutup kain depan belakang. Diampak sumpah santai. Nak ayat bui dah. Banyak cerita dah. Kisah dia banyak yang mana berlaku kalau kita tengok. Minta maaf. Hamba pun tak ingat amal rasa. Makin lagi betul saat ni lagi betul. Daging mentah hak mana dah ada makan juga. Rupa-rupanya
Orang yang mana Allah Ta'ala tunjuk makan daging busuk, sedangkan dia berzina dengan suami dan isteri yang masing-masing ada pasangan. Inilah di akhir zaman banyak berlaku. Rasulullah SAW apabila ni kita inilah tutuplah banyak kelebihan sama banyak lagi kita Rasulullah dipertontonkan sebenarnya. Cumanya banyak kita Rasulullah balik daripada Isra dan Mi'raj, bermula selepas daripada itu Rasulullah tak boleh tengok kepada orang puas, terutamanya orang puas, sama ada orang puas tak kira nak bini orang ke, janda ke, apa ni ke orang panggil anak dara ke, bimbel, terutamanya janda. Itu sebab salah satunya Rasulullah SAW selepas daripada itu barulah Rasulullah berkahwin dengan janda-janda. Seorang sahaja anak dara, iaitu Sayyidatina Aisyah sahaja yang bukan janda. Lain semua janda Rasulullah, janda bukan janda Rasulullah, janda. Maknanya suami meninggal. Itu pun kerana perjuangan Rasulullah berkahwin, bukan kerana gelenyar. Kerana perjuangan Islam, oleh kerana berdakwah satu kumpulan yang ramai, kebanyakannya adalah kumpulan kabilah. Suami meninggal, Rasulullah nak berdakwah seorang-seorang payah sikit lah, nak cepat mudah sikit, berkahwin dengan isteri ketua. Dia kabilah Arab ni, apabila isteri dia, suami meninggal, automatik isteri akan sambung jadi ketua. Jadi bila kahwin dengan isteri bekas ketua saat ni, senang rombok kereta api masuk Islam. Senang nak berdakwah, senang nak cerita bab Islam dan sebagainya. Itu antara sebab Rasulullah SAW dibenarkan berkahwin ramai. Bukan digalakkan berkahwin ramai. Sunnah tak? Betul sunnah, tetapi bukan sunnah yang besar. Sebab apa? Tak ada hadis Rasulullah suruh orang kahwin 2, 3, 4, tak ada. Yang ada an-nikah sunnati, nikah tu sunnah Rasulullah kata. Tapi dibenarkan kenapa? Kerana Rasulullah juga berkahwin lebih pada satu. Jadi menjadi sunnah dalam Quran ayat fankihu ma taba lakum min an-nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahlah sah ataupun 2 ataupun 3, jangan campur. 2 campur 3 campur 4. 10 apa? 2 campur 3 5 campur 4 9. Kalau asas sah mula 10 bini. Waktu ada orang di Indo ni buat lagu tu. Ada. Pasal pakai 10 bini. 4 sahaja maksimum. Itu pun sekiranya boleh berlaku adil, dibolehkan, tapi bukan sebagai suruhan ataupun sunnah yang besar. Bukti 2. Yang pertama, Rasulullah pernah dilarang untuk berkahwin lebih ketika mana Sayyidatina Khadijah tak dibenarkan untuk berkahwin, untuk madu ke. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah pernah larang Sayyidina Ali sebagai menantu dia dan juga sebagai sepupu dia sendiri untuk berkahwin, memadukan anak dia Sayyidatina Fatimah. Takwi untuk memadukan anak dia. Kalau mu nak kahwin lebih pun, dia kata kuat setengah mana orang itu ke Ali tak? Nak kahwin lebih pun boleh, tapi lepas pada anak aku meninggal. Anak aku tak ada dulu baru mu boleh kahwin. Itu sebab Sayyidina Ali lepas daripada anak Rasulullah Sayyidina Fatimah meninggal, barulah Rasulullah SAW mengahwini isteri-isteri ataupun ummul mukminin yang lain. Itu pun kerana perjuangan. Dan begitulah kisah perjalanan Rasulullah SAW. Bismillah, jenazah ada tu baru 5 ya. Banyak lagi pula. Kita lompat pergi kepada Sapas Masjid Al-Aqsa. Sapas itu Rasulullah SAW disambut oleh para nabi dan para rasul. Pada mereka awal zuhurnya Nabi tahu dah orang ramai dah yang kau tunggu ke apa, Rasulullah pun nak belakang juga. Maka malaikat Jibril suruh naik depan mengimamkan semaya sunat. Rasulullah pun tahu rupanya ditunggu dia sebagai sayyid, sebagai sebuah kepada para rasul dan para nabi. Maka Rasulullah mengimamkan. Lepas daripada imam sudah, maka turunlah tangga daripada Nabi untuk membawa Rasulullah SAW. Sebanyak mana lagi? 7 lapis.
Dan setiap lapis langit daripada bumi ke langit yang pertama, jaraknya adalah 500 hari perjalanan. 500 hari perjalanan. Tapi betapa lajunya tangga tu, tahulah tangga tu berbentuk macam apa? Eskalator ke apa? Cepat lagu mana, wallahu a'lam. Naik sampai atas, nak masuk tak boleh mudah-mudah. Nak tanya dulu, malaikat jaga pintu tanya dulu, adakah diundang oleh Allah? Tanya dulu siapa? Malaikat kata Jibril. Sebelah mu siapa? Ini Rasulullah. Adakah ia diundang? Ya, ia diundang oleh Allah. Baru buka. Nak ayat gue bukan senes-senes. Kerana apa? Kerana penghormatan kepada Rasulullah SAW. Langit bermula tutup apabila kelahiran baginda Rasulullah SAW. Zaman sebelum Rasulullah, langit sentiasa terbuka. Setan, iblis, jin boleh naik direct. Kita tengok apa dia perancangan nak buat kerja, strategi nak turun buat kerja, apa orang panggil, malaikat nak turun ni buat kerja. Setan tahu. Tapi dia ni tak boleh dah. Nak naik, nak Nabi nak naik pun ditanya. Sampai naik kedua lagu tu juga, 3 lagu tu juga, 4 sampai 7 lagu tu. Cuma setiap tingkat tu aku jumpa. Tingkat langit yang pertama jumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam panggil anakku. Lepas panggil salam, wahai anakku yang baik, yang jujur, yang soleh. Lepas tu naik pula jumpa Nabi. Setiap tingkat ada Nabi belakang berjumpa. Dah ada lagi peristiwa-peristiwa di setiap celah tu. Banyak. Tapi tak ada nak cerita belakang. Lepas habis direct jumpa 11 kali lagi yang ketujuh jumpa kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim akan bagi tahu kamu lepas ni akan naik jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Maka doalah untuk umatmu ya Rasulullah. Biar umat doalah untuk umatmu. Maka Allah Taala naik jumpa dengan Allah Taala, minta untuk umat dia. Maka ketika itulah Allah Taala suruh sembahyang, umat diterima ibadah sembahyang sebanyak 50 waktu. Berdialog lebih kurang, Rasulullah terlalu suka dah perjalanannya sebab sedih tadi suka hati tahu terima 50 pun. Turun pula. Turun jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni dah Nabi dah. Jadi bila kata jumpa Nabi Ibrahim, Ibrahim tanya selalu. Nabi Ibrahim tanya berapa? Oh 50. Oh alhamdulillah 50 umatku. Tak mampu. 50 tak boleh umatmu tak boleh buat. Aku dulu sikit pun tak boleh buat umat aku. Sebab apa? Sebab setan kuat naik betul naik betul. Lebih kuat setan dulu lagi pada ni. Berkali dah. Jadi apabila lagu tu Rasulullah naik semula, minta semula dengan Allah Taala. Naik mula-mula turun 45. Lepas tu turun pula naik pula. Naik mereka tak boleh, naik pula 40. Turun pula, tak boleh lagi. Naik 35, 9 kali naik turun. Last kali kekal 5. Sampai ke hari ini 5 yang kita sembahyang. Tetapi pahalanya tetap sama dengan 50 juga. Walaupun sembahyang 5 waktu digandakan kepada 10 kali ganda. Ni lah sembahyang tu orang kata orang duduk berebut sembahyang sunat. Sembahyang sunat besar pahala sembahyang sunat. Contoh dekat ni Ramadan ni sembahyang tarawih berebut tu kan. Betul dah. Pahala mana besar. Tapi kena ingat, pahala sembahyang yang paling banyak, yang paling besar adalah solat berjamaah yang fardu. Fardu lebih utama lagi daripada sunat. Walaupun sebesar-besar sembahyang, kita kata contoh sembahyang sunat fajar, besar pahala dia seisi dunia. Kita nak besar seisi dunia ni. Langit ke bumi, seisi dunia Allah besar dia pahala. Sembahyang juga kita dah hak kotor tak buat. Tu baru tu sebab kalau dah kita ni nampak lah pahala ni kita nampak sepuluh duit katakan contoh. Tak muat bank nak cerita. Kalau bank dunia tak muat, bank Padu Rima tak muat, bank Utah tak muat. Tak ingat tak lah kok, bank Sutong tak muat. Bank Sutong lah si IMB kan Sutong. Dah, ikon dia. Tak muat. Sebab apa? Terlalu banyak Allah Ta'ala beri. Tapi dah tu baru semaya sunat fajar, belum semaya subuh lagi. Ayat semaya subuh lebih besar daripada semaya sunat fajar. Semaya sunat apa-apa pun tak boleh nama semaya fardu lagi. Tu sebab kalau zaman dulu dah ulama sampai sekat zaman Tok Nali, aku ingat Tok ada murid dia ya. Tok Nali tak beri semaya tarawih selagi tak selesai semaya qada. Semaya fardu tak selesai, suruh semaya dulu.
Kalau nak sembahyang juga boleh. Biar fardu tu lebih banyak daripada sembahyang sunat tarawih. Kita qada, contohnya kita qada 10 waktu. Boleh nak bagi sembahyang 8 rakaat tu. Boleh nak bagi sembahyang tu. Tak, kalau sembahyang qada tu lebih lagi baru nak ulama kata boleh. Okey. Selepas daripada itu selesai turun kepada Baitul Maqdis, maka naik buruk semula, terbang semula sampai ke Makkahul Mukarramah semula. Ceruk. Sampai ceruk ketika itulah hari yang pertama Rasulullah SAW diwajibkan solat. Tetapi subuh pertama dimaafkan, tak perlu sembahyang subuh lagi. Maka sembahyang yang pertama yang start sembahyangnya sembahyang subuh. Zuhur pertama itulah sembahyang pertama Rasulullah SAW, dan Rasulullah sembahyang tak reti, sembahyang ganda tak tahu. Maka malaikat Jibril turun pula ajar jadi itu imam dan Rasulullah jadi makmum. Rasulullah sembahyang, inilah waktu zuhur, dia kata okey sembahyang, ajar sudah sembahyang, Jibril pergi sampai mari pula sembahyang asar. Rasulullah tahu inilah waktu asar. Begitulah maghrib dekat waktu baru mari, isyak pun mari dan sebagainya, subuh esok kan mari. Rasulullah tunggu pula zuhur sebab nak menanya lagi kat mana hukum. Tunggu sampai waktu zuhur hari kedua, Jibril tak mari. Tunggu punya tunggu, mana tak mari ah, banyak lagi nak tahu ni. Ni kesok dia. Tunggu sampai nak masuk asar. Dekat asar tu apa tak mari ni. Nah, maka barulah mari malaikat Jibril. Dia kata apa tak mari sembahyang zuhur tadi? Ni aku nak tunjuk inilah sembahyang akhir waktu zuhur. Rupanya hari kedua nak ajar waktu akhir zuhur pula. Hak mula-mula tu waktu awal zuhur, akhir zuhur. Menunjukkan boleh sembahyang lagi sampai akhir zuhur. Asalkan jangan sampai orang masuk sembahyang asar. Boleh, tapi peringkatnya bila bincang balik ulama bawa hadis-hadis larangan dan sebagainya, maka ada haram, ada makruh, ada harus dan sebagainya. Dekat benar haram lah, tapi tetap boleh sembahyang, tetap sah sembahyang. Asal kita ada repel, kata dia Allahu Akbar, baru baca Fatihah waladhdallin, orang tu Allahu Akbar, dah sah sembahyang. Tak perlu niat qada lagi. Itu kisah Isra dan Mi'raj. Maka selepas daripada itulah Rasulullah barulah dengan ceria, dengan semangatnya. Cuma peristiwa itu menyebabkan Rasulullah setiap kali melihat wanita, sebab dalam yang ditunjukkan, dalam yang dipertontonkan gambaran kepada Rasulullah, kebanyakannya adalah cerita wanita. Orang tua kebanyakan, orang tua. Atau setengah orang tua dia marah ke Ustaz Azhar itu. Sebab aku sikit-sikit orang tua. Bila orang tua kawan ni kat rumah dia tidur. Orang tua marah Ustaz Azhar. Marah bukan marah lah aku marah. Saja lah tanda saya tu sampai ni kau tidur tu. Tak. Tapi sebab apa? Sebab saya takut salah. Sebab Rasulullah SAW sehingga tengok orang tua, Rasul sedih kan, berair mata. Terutamanya janda. Tengok kematian isteri, Allah Rasul sedih dan berair mata Rasulullah. Ini cerita sebab para sahabat dalam hadis sahih. Hadis sahih Rasul tengok dia orang tua, maka Rasulullah rasa sedih. Lepas peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebelum itu tak ada apa. Dan itulah kisah Isra dan Mi'raj, perjalanan yang cukup hebat. Sejauh perjalanan kalau kira Mekah ke Masjidil Aqsa tu hanya ambil masa. Masjid Aqsa ni adalah tempat termulia, nombor 3 termulia selepas daripada Madinah. Kita tak sapa lagi, Ambo pun tak sapa lagi. Kalau boleh kita Allah tak nak sapa sekali kepada tempat termulia. Nombor 1, nombor 2, alhamdulillah sapa dah. Mungkin pada sama di Mekah, Madinah dan sebagainya dah. InsyaAllah ada rezeki kita sapa insyaAllah. Jadi gitulah Rasulullah terbang semula dan sebagainya. Cuma lepas tu berlaku juga peristiwa ramai orang murtad kerana tak percaya kepada Rasulullah. Cuma apabila dengar kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan, di situlah dapat gelaran Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kerana dia yang membenarkan kata-kata Rasulullah. Orang takut belaka, orang malu belaka kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengar cerita ni, sahabat ramai tak percaya. Maka cepat-cepat bila tahu daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka saya Abu Bakar buaya, kalau kita aku jamin ini adalah cerita yang betul.
benda yang ajaib, yang betul khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah umat Islam lain pun barulah barulah ikut Rasulullah, kembali Islam, kembali dan sebagainya. Itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Jadi kita tak boleh lama sangat. Mohon maaf jugalah, karena kita ada solat jenazah. Solat jenazah. Jadi lepas ni pakat tunggulah, insyaAllah. Fadilah nak sembahyang jenazah ni sangat besar, insyaAllah. Kita pakat tunggu bukan sembahyang jenazah, insyaAllah. Jadi setakat itu dulu. Jadi seperti biasa, hamba tak kira walaupun gambar orang panggil pergi jumpa tempat gambar orang panggil tempat hamba kuliah tempat tak ada. Baca kitab katakan contoh. Baca kitab dah tiap 2 minggu sekali yang pergi, contoh makin kasar atau gerung contoh. Tapi setiap kali abang mengajar pakai bawa kartun ni. Sebab apa? Sebab ada orang bisi kamu dia kata, ustaz setiap kali mengajar bawa lah, dia kata. Ada beberapa orang itu. Sebab dia kata hamba ni nak pergi infak tiap-tiap hari ke, tiap minggu ke, nak kenali tak mampu dah. Jadi dengan ustaz mari bolehlah buat secara istiqamah, walaupun 2 minggu sekali, walaupun sebulan sekali. Nak sumbang kepada pondok kenali. Jadi mana-mana orang yang nak ambil fadilah boleh rejak ni yang sangat besar. Sebesar mana? Sebesarnya sebanyak bulu roma kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sumbang ikhlas kita, insya-Allah boleh nak sumbang kepada pondok terkenali. Ada 3 tabung seperti biasa. Tabung pertama adalah tabung infak komplek pembangunan kita. Insya-Allah kita akan bina komplek lebih kurang besarnya lebih kurang 2 ekar lebih sana. Toko sekali belakang yang patah terus naik 4 ekar, insya-Allah. Lalu tengah tunggu harga tempat dia berapa, kos tempat dia tak siap balik lagi. Plan ni plan terakhir tak siap lagi. Pengira arkitek tengah buat, insya-Allah. Dan yang kedua, tabung yang kedua tabung wakaf siap. Yang mana orang nak zakat tak boleh dah, tapi untuk sedekah boleh. Niat beli tanah tu milik pondok tu, milik harta tu kenali sendiri asalnya. Tanah tu kenali siapa kepada diwariskan kepada anak cucu dia, siapa kepada generasi terkini antaranya hamba sendiri. Kita jual, keluarga ni jual kepada orang ramai tanah yang sudah pun ada sekolah, yang sudah putus nama siap, ada sekolah, ada tahfiz, ada tadika dan sebagainya. Siapa-siapa yang sedekah tu niat selalu, aku beli tanah ni dan aku wakafkan kepada pondok terkenali. Niat ada tu. Mana insya-Allah boleh pahala segera dulu. Sebab apa? Sebab setiap kali mana orang guna atas tanah kita, selain itulah kita boleh pahala. Sebab apa sebut siap? Sebab ada sekolah, ada pengurus, ada guru, hampir 200 orang. Jadi terus dapat pahala tu, insya-Allah. Asalkan betul molek niat kita ikhlas molek, dapat pahala main ni juga, insya-Allah. Sebab apa? Sebab orang tengah guna. Mutu Quran ni ada saudara tu lalu orang kampung 24 jam. Tak pernah tutup. Ni orang lalu pun dapat pahala, orang baca Quran pun dapat pahala, baca buku ABC pun dapat pahala. Apa sahaja tak kira, dapat pahala. Kalau orang tak dosa, contoh, tak dapat dosa. Ni hebat Allah Taala. Itu wakaf siap. Dan yang ketiga untuk zakat pada sana. Mana jual telefon dulu-dulu tu, jual tanah, jual kapuk, rasa nak bayar zakat, boleh. Ada sesuatu untuk zakat, ada nama tulis the speaker di atas tu. Ada signboard apa namanya, ada tulisan sikit lah. Boleh beri. InsyaAllah zakat boleh beri, ataupun sedekah biasa, sedekah umum pun boleh, tak ada masalah. Untuk pembangunan, untuk beki, apa-apa rosak dan sebagainya, beki lampu, kipas, wiring dan sebagainya, tempat zakat insyaAllah. Jadi setakat itu dulu apa yang baik antara Allah Subhanahu wa taala, ialah mohonlah kelebihan diri hamba sendiri. Mohon maaf jika hamba terkasar bahasa, tersilap cakap ataupun terpelah sombong dan sebagainya. Hamba ingat kau cemuk dah. Jadi panggil lagi kali ketiga panggil. Rasa pakat sekali ni ada kali dah, pakat dah lah pada Senin. Jadi tak ada atau jadi kali ni nak rehat juga benar. Tapi dia orang panggil wajib lagi supaya makin gula. Makin gula wajib ni sampai kuliah. Tak Allah Taala tanya saya. Kecuali ada ada sebab yang munasabah, ada masalah. Ada yang ada lah. Allah tanya kan, apa mu tak pergi? Ada masalah ini contoh. Itu sebab aku mari juga minta maaf kalau ada kurang lebih dan sebagainya. Setakat itu dulu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
billah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.